Okey, Assalamualaikum. Ada ramai yang bertanya, saya saham apa yang nak dibeli setelah mereka buka akaun. Jadi, macam saya beritahu dalam video yang sebelum ni, pertama kita kena buka cash account. Selamat, dia lebih selamat kerana dia hanya membenarkan kita trading dalam had kemampuan kita. Dan yang kedua kerana brokerage dia paling rendah sekali lah kalau berbanding dengan akaun-akaun lain. Jadi bila kita nak beli saham ni, kita kena identify, kena pasti kita ni seorang traders ataupun seorang investors. Okay? Traders ni orang yang biasanya orang yang ada full time masa sepenuh masa untuk monitor pergerakan harga saham. Sebab mereka ni asalkan untung saja dia akan terus jual saham tersebut. Mungkin 3 minit, 4 minit untungnya terus jual. Rugi pula seminit, 2 minit rugi terus dia jual. Ini adalah karakter traders. Okay? Yang berikutnya adalah karakter investors. Investors ni kalau dia masuk beli saham, dia pegang agak lama sikit lah berbanding dengan traders. Kadang-kadang dia pegang sampai satu tahap di mana dia rasa saham tu dah tak ada potensi dah. Jadi dia akan jual lah. Pelabur institusi yang banyak melabur yang banyak pegang saham-saham di syarikat di Bursa Malaysia, kebanyakan mereka masuk sebagai investors. Mereka pegang saham tu selagi saham tu dia diyakini mempunyai potensi untuk menjana keuntungan modal ataupun juga untuk membayar dividen yang tinggi. So dia orang akan kekal melabur dalam syarikat tersebut. Jika tidak, mereka akan terus jual saham-saham tersebut walaupun pada harga di mana mereka mengalami kerugian. Saya ambil contoh ada saham peladangan Felda. Banyak pelabur institusi beli pada harga RM4.50. Lepas tu company syarikat tersebut mengalami masalah. Diorang jual tanpa mengira sama ada kerugian berapa banyak yang mereka alami, mereka terus jual. Dan mereka mencari syarikat lain yang boleh memberi potensi keuntungan kepada mereka. Okey. Pelabur ni dia sesuai untuk orang yang full part time lah, orang yang tak ada masa nak monitor pergerakan harga saham. Tetapi sebagai investors, kita sentiasa kena alert dengan perubahan-perubahan yang mungkin berlaku pada syarikat tersebut. Pertukaran pengurusan, keberhutangan yang tinggi dalam syarikat, business venture yang salah. So kita kena alert lah. Ini adalah untuk pelabur ataupun investors. Yang kedua adalah kita kena tengok risk profiling kita. Kita ni jenis orang yang macam mana? Penakut. Tapi ingat, bila melabur dalam pasaran saham environment dia adalah high risk environment. Okay? Bukan low risk, high risk environment. Tetapi dalam high risk environment, masih ada lagi syarikat-syarikat yang menawarkan low risk, medium risk dan high risk. Low risk company ialah company yang bagi saya stabil. Contohnya macam blue chip company, Maybank, kan? Ataupun company yang macam Magnum, Heineken, Carlsberg. Ini adalah company-company yang strong, kan? Macam Bank Islam, Telekom, DG. Ini adalah company-company yang bagi saya adalah low risk. Malakoff antaranya. Okey. Ada satu lagi, kalau kita ni jenis yang agak medium risk, yang kita berani nak ambil risiko yang agak tinggi sikit, kita boleh pergi pada growth company. Company yang sedang membesarkan perniagaan dia untuk membesarkan perniagaan dia, jadi dia perlukan modal. Dan di sini kita boleh orang kata kalau kita melabur dalam syarikat yang macam ni, kita akan mendapat manfaat daripada pembesaran syarikat tersebut.
Seperti company saya bagi contoh macam Kosan, macam Hibiscus, macam apa dia, grow company, teknologi company. Teknologi company kan dia punya bisnes dia ni agak kena perlukan equipment yang baru kan. Dulu 3G, lepas tu ada 4G, lepas tu sekarang ni ada 5G. So dia perlukan dana yang besar untuk dia grow the company. So kita boleh bersama-sama melabur dalam syarikat ni dan mendapat manfaat daripada pembesaran syarikat tersebut. Okey, yang berikutnya adalah risiko tinggi. Risiko tinggi ni memang high risk. High risk ni biasanya yang pergi beli saham-saham yang loss making company yang PN17 pun beli. PN17 adalah antara syarikat yang orang kata nearly bankrupt lah dekat Bursa Malaysia. Jadi ada orang pergi beli saham tersebut. Sebab dia orang kebanyakan yang beli saham yang risiko tinggi ni adalah traders lah, sebab dia tak kisah semua tu loss making company ke, company buat apa ke, dia tak peduli, asalkan dia boleh dapat keuntungan daripada pembelian tersebut. Sebab traders ni dia bermain dengan volatility. Semakin tinggi volatility, lagi cepat, lagi mudah untuk dia buat profit. Tapi kena ingat, traders sesuai untuk orang yang full time. Okay. Yang berikutnya adalah jangka masa pelaburan. Jangka masa pelaburan pendek, sederhana, panjang. Dua-dua types pelabur ni dia ada jangka masa pendek dia, sederhana dan panjang. Contohnya traders yang jenis masa pendek ni, untung sikit dia terus jual, setengah sen pun terus jual lah. Itu adalah memang traders yang hati kental lah bagi saya. Yang berikutnya adalah trader yang jenis sederhana punya tempoh masa. Yang ini intraday. Intraday ni biasanya mungkin dia beli pagi ataupun dia beli petang, esok hari bila untung 1 sen dia terus jual. Ini adalah lebih kurang intraday lah. Maknanya, tapi intraday ni sebenarnya dalam tempoh yang, dalam hari yang sama. Okay? Tapi ada juga yang traders yang main beli, sebab Malaysia ni kadang-kadang stock market dia beli petang, besok dah boleh jual lah pagi sebab dia naik kejap pagi. Okay? Satu lagi ni teknik swinger. Swinger ni bagi saya adalah long term traders lah. Dia tengok pada reversal trend. Jadi bila dia nampak reversal trend, dia simpan 2-3 hari, bila untung dia rasa dah capai dia punya matlamat dia tu, dia terus jual. Itu adalah traders, long term traders. Lepas tu dia ada short term investors, medium term investors, and ada long term investors. Biasa kalau kita sebut, kalau buy investor ni, kalau masa pendek mungkin kita katakan di antara bawah daripada setahun lah. Ini adalah short term investors. Kalau yang medium term investors ni kita kata lebih pada setahun tapi kurang daripada 3 tahun. Dan long term investors ni adalah orang yang melabur dalam tempoh masa yang cukup lama lah. Okey. Ada beberapa syarikat yang bila kita melabur dalam tempoh masa yang cukup lama, dia memberi pulangan yang berlipat kali ganda. Cuba tengok macam saham Top Glove. Siapa yang beli pada tahun 2010, apa jadi pada tahun 2020? Harga berlipat kali ganda disebabkan oleh bonding issue dan sebagainya. Kalau pengiraannya memang kita boleh mendapat full benefit lah daripada kenaikan harga saham Top Glove tu. Jadi banyak lagi. Jadi bila kita nak pilih saham ni, kita kena kenal lah jenis-jenis saham tu, kan. Satu lagi kita kena tengok adalah industri. Industri juga memainkan peranan. Industri, okey, kita boleh katakan industri perbankan risiko dia rendah. Tapi ada industri yang
yang orang kata dalam medium risk macam glove industry, medium risk. Tetapi ada syarikat yang berbeza-beza. Ada syarikat yang contohnya company macam industri glove berada dalam, bagi saya berada dalam medium risk. Tapi Top Glove mungkin berada di peringkat low risk. Okey. Tetapi saham yang berkaitan, contohnya saham yang market capitalization dia kecil sekali kan, macam K+. Bagi saya agak berisiko tinggi, high risk. Jadi dalam industri yang sama tapi kedudukan keuangan syarikat itu akan menentukan bahawa syarikat ni low risk, medium risk dan juga high risk. Jadi bila kita nak membeli saham ni kita kena pasti perkara-perkara tersebut. Dan bila kita nak beli saham juga kena pastikan bahawa kita tahu tentang analisis fundamental, technical dan juga projection berkaitan dengan berita semasa. Ini insya-Allah saya akan dalam saya akan buat video seterusnya untuk menerangkan tentang apa itu analisis fundamental, technical dan juga macam mana kita nak buat projection. Terima kasih.